You jual material je tu, you kata ini material dia, ketahanan dia menandingi ketahanan yang sedia ada, tapi dia lebih ringan. Wah, memang you boleh jadi jutawan. Seorang contoh dia bagi gambaran. Peringkat awal ni dia bagi gambaran seorang pelajar, seorang murid cuba mengangkat sehelai kertas dilipat dengan udara kan. So dia tiup. So kita tengok, kita ambil ringkasan sajalah sebab you all dah belajar. Saya tak perlu ulas ataupun tunjuk daripada awal lah. Satu persatu tak perlulah sebab you all pun dah belajar. Kalau tak faham you bertanya Okey, jadi pelajar ni dia menghembuskan, hembusan dia ada angin yang bertiup kan. Yang bertiup, yang ni sebelum tiup. Okay, yang ni dia tiup. Dia tiup pada bahagian mana? Dia tiup pada bawah kertas. Dia tiup pada bahagian bawah kertas. Tak nampak sangat kan? Okey, so bila dia tiup, udara akan masuk di bawah kertas dan dia lalu ke bawah kertas pula. Begitu. Okey, jadi bila udara lalu di bawah kertas, dia akan mewujudkan suatu kelajuan angin yang berbeza. Okey, sudah pastilah yang bahagian bawah tu lebih laju kan? So kawasan yang lebih laju dikatakan sini akan menghasilkan satu kawasan yang bertekanan rendah. Kawasan yang ada laluan udara. Udara tu kita katakan fluid juga ataupun bendali. Okey, bendali. Udara pun bendali, sama juga dengan cecair. Okey, cecair pun kita panggil bendali. Jadi bila ada udara laju kat bawah, maka di bahagian bawah ni akan menghasilkan tekanan rendah berbeza ataupun lebih rendah berbanding dengan bahagian atas. Bahagian atas lebih tinggi, maka yang bahagian atas ni dia akan menolak, dia akan pergi. Tekanan tinggi, dia akan pergi ke arah ataupun ke tempat yang bertekanan rendah. That's why lah kita nampak kertas ni melengkung ke bawah. Boleh? Okey, soalan saya, kalau siapa boleh jawab, apa jadi kalau murid ni dia tiup bahagian atas? Dia tiup bahagian atas, apa jadi agaknya? Dia tiup bahagian atas. Siapa nak cuba? You all dah belajar kan? Okay, kalau dia tiup bahagian atas, apa jadi? Bagilah idea. Kertas tu terbang. Okey, betul lah tu kan. Kertas tu mungkin terapung. Okey, dia tak terbang. Terbang tu macam dia melayang kan, terbang. Okey lah, bolehlah terima terapung, dia terbang. Dia terangkat. Sebab apa dia terangkat? Sebab kawasan atas ni tekanan rendah berbanding dengan tekanan di bahagian bawah dia yang lebih tinggi. Maka tekanan itu, perbezaan tekanan itu menyebabkan kertas itu akan terangkat ataupun terapung. Okey boleh Okey, so nampaklah tu. Jadi tajuk ini, Bernoulli ni dia sangat berkaitan dengan apa? Dengan laju. Jadi kalau tanya saya, apakah keyword yang kita nak guna dalam tajuk ni, kita guna laju sebagai keyword kita. Maksudnya kalau ditanya pasal Bernoulli, ingat laju. Lepas tu kita kembangkanlah idea kita tu. Laju dia apa? Laju tinggi menghasilkan tekanan rendah, laju rendah menghasilkan tekanan tinggi. Okey, so senang. Boleh ada beberapa aktiviti yang ditunjukkan di sini. Contohnya ada murid ni dia tiup bahagian atas kan. Dia tiup bahagian atas kertas ni. So bila dia tiup bahagian atas, so tekanan kat sini tinggi, maka kertas ni akan naik ke sana. Nampak? Sebab ada tekanan yang akan menolak dia. And then bola ni pun sama, belon. Pelajar ni dia tiup bahagian tengah belon kan. So dia dapati bahawa belon ni akan bergerak ke tengah macam ni. Tak logik kan? Macam pelik tak? Sepatutnya bila kita tiup, dia akan pergi keluar lah. Dia akan menjauh. Tetapi kenapa bila kita tiup, dia akan pergi dekat. So itu menjelaskan bahawa tekanan kat sini rendah. Tekanan kat sini rendah sebab laju tinggi. Udara sini laju tinggi. Tetapi tekanan kat sini lebih tinggi. Kita tak kata tekanan tinggi tau. Saya tak kata tekanan sini tinggi tanpa rujukan. Tak boleh kata macam tu. Sebab tekanan dia sebenarnya tak tinggi pun. Tapi kenapa kita sebut tinggi? Kita sebut tinggi berbanding dengan tekanan yang bahagian tengah. Nampak? Kalau kita katakan tinggi, orang fikir apa? Oh, tinggi tekanan tak rasa pun. Kan? Orang akan fikir macam tu. Jadi kita kena berlapik sikit. Okey, kita kata tinggi berbanding dengan tekanan yang bahagian tengah. Sini pun ada tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan tengah. Maka kita dapati bahawa belon ni akan pergi ke tengah. Sama juga kalau orang naik kereta orang lumba kereta kan. Kereta tu laju sama dia bergerak laju. Dia buat laju sekali kan, serentak kan. Maka di antara badan kereta tu akan mewujudkan udara yang angin yang laju tau. Di tengah-tengah. Jadi apa yang daripada kereta tu? Kemungkinan kereta tu dia akan rasa macam ada keupayaan. Ada benda yang cuba tarik dia ke tengah. Dia kena kawal dengan steering dia. Sebab kalau dia tak kawal, kemungkinan kereta tu akan bertembung. Boleh bayang tak? Dia laju,
kemudian dia akan rapat, dia akan bertembung, dia akan bergeser. Okey, kalau benda yang bentuk dia bukan bentuk aerodinamik, lagilah dia akan rasa. Contoh dia macam bas. Bas ada perlumbaan bas kan. Ini bas A, ini bas B dia laju kan. So di tengah-tengah dia tu akan ada tekanan rendah. Ya. Hal laju tinggi, tekanan rendah. Tekanan udara dia tinggi ke? Tekanan udara dia rendah lah. Kalau hal laju tinggi, contohnya kalau bas, dua buah bas kan. Di tengah-tengah tu ada angin yang laju. Di tengah-tengah berbanding dengan angin di bahagian luar masing-masing. Jadi di tengah-tengah tu akan menghasilkan tekanan rendah sebab hal laju tinggi. Itu yang Bernoulli kata. Okey, Bernoulli kata jika V dia laju tinggi, maka dia akan menghasilkan tekanan yang rendah. Dia songsang. Boleh. Sebaliknya jika V yang rendah, dia akan menghasilkan tekanan yang rendah. Begitu. Boleh Jadi bas tadi tu akan menghasilkan tekanan rendah di tengah-tengah di antara dua bas, maka dia akan mungkin boleh jadi bertembung lah kalau dia tak kawal dia punya pemanduan dia. Okey. So nampaklah gambaran tu. Sama juga terutamanya kereta yang laju lah. Kalau kereta yang bergerak dengan 20 km per jam tu dia tak rasa sebab udara yang laju tu dia tak cukup untuk dia membezakan tekanan dia tu. Ni laju betul. Contohnya macam kereta Formula 1. Kan, kereta lumba kan laju sampai 200 300 km per jam kan. Jadi sangat laju. Jadi dia angin tu lajulah. Jadi dia akan menghasilkan satu tekanan yang berbeza. Boleh Okey, and then yang ini mana tadi? Okey, AB, and then yang ini pula perbincangan tube venturi. Ini yang paling popular. Bila kita belajar tajuk ni, ini yang popular. Dia punya konsep dia. Bukan aplikasi Ini bukan aplikasi. Kita tak guna benda ni kat sekolah, kat rumah kita tak ada. Ini bukan aplikasi. Jangan nanti you jawab aplikasi dia apa. Kalau soalan tanya apakah aplikasi prinsip Bernoulli, you beritahu tube venturi. Bukan. Tube venturi bukan aplikasi. Aplikasi ni kegunaan. Kegunaan. Kita tak guna tube venturi ni kat rumah kita. Buat apa kan? Ini nak belajar. Ini konsep. Okay? Kita guna tube venturi untuk menunjukkan konsep dia. Boleh Okey. Konsep dia macam ni. Kalau ada air, ini air lah, tadi udara kan. Air dengan udara tu adalah berdalih. Berkali-kali dah saya sebut tu. Okey, so ada air yang mengalir dalam tube venturi ni. Kemudian bila dia melalui tempat yang berbeza. Okey, nampak ini berbeza kan? Kawasan ni ada lain, kawasan ni kecil pula, tiba-tiba ni laju. So, kawasan ni kalau you tak ingat lah, you senang nak ingat kawasan ni, ini kan daripada awal ni, pipe biasa tau. Pipe biasa dia tak ada laju sangat. Okay, so kawasan ini paling kecil dia punya laju dia, paling rendah laju dia. Boleh tak? Okay, paling laju. Tapi bila dia pergi tempat sempit, dia laju. Dia paling laju punya. Macam kita nak siram pokok kan, kita ambil pipe getah tu kan. Kalau kita nak suruh kalau kita suruh air tu pergi laju, kita buat apa? Kita tekan dia tu tak? Kita sempitkan laluan dia, so dia akan memancut laju. Jadi kita bayangkan yang ini yang paling laju lah. Kalau yang ini saya semula saya tak nak label macam ni. Katakanlah saya label dia macam ni. V yang ini paling laju, kita tahu. Ini V saya bagi dia 3 calik. 1 2 3. Kan? 3 calik. Boleh. Okey, yang kedua laju yang bahagian ini. Sebab dia daripada laju kemudian dia lepas keluar tempat yang lebih luas. So dia adalah kedua laju kat sini. Kedua laju. So dia dapat 2 saja. Boleh bayangkan Yang ini pula dia paling perlahan. Tapi dia masih ada pergerakan. So masih ada V tapi paling perlahan. Begitu. Boleh Okey. So daripada itu kita boleh tentukan dia punya dia punya tekanan lah. Tekanan cecair tu. Okey, kan Bernoulli kata kalau tempat yang laju menghasilkan tekanan yang paling rendah. Jadi yang ini paling laju. Jadi tekanan dekat sini dia point ni dekat sini. Okey, so ada aliran cecair kat sini. Jadi titik ni, dekat titik ni, dia tekanan dia adalah paling rendah. Dia paling laju dan dia akan menghasilkan tekanan yang paling rendah. So kita bagi dia 3 calik tapi ke bawah lah tekanan yang paling rendah. Yang kedua yang rendah ialah dekat point sini. Boleh Okey, so dekat sini kita bagi 2 yang ke bawah lah. Okey Yang ini pula dia ada tekanan dia. Tekanan dia kat sini. Dia bawah 1 saja. Okey, so ini tekanan paling tinggi lah. Boleh tak? Boleh bayang Okey. So, tekanan yang paling tinggi
Okay, tekanan yang menghasilkan paling tinggi, so dia akan menolak air itu paling jauh. Boleh? Okay, so yang ini paling jauh, air ni bila paip ni dibuka, ni klip ni tak buka lagi, bila kita buka, so ada air mengalir, maka kawal A ni dia akan menghasilkan aras yang paling tinggi sekali. Okay, so aras dia macam tu. Yang kedua tinggi, yang inilah. Sebab tekanan ni yang kedua rendah. Okay, so dia akan duduk kat sini. Boleh? Yang paling rendah, yang ini. Jadi tekanan dia akan turun. Daripada tekanan yang asal tadi, dia akan turun sampai kat sini. Boleh tak? Begitu. Jadi nampak pattern ni tu. Okey, ulang balik Yang ini tekanan, yang ini laju dia paling laju, maka dia akan menghasilkan tekanan paling rendah. Okey, berdasarkan pada prinsip Bernoulli. Maka dia tolak, dia tak tolak air lah. Sebab tekanan dia rendah kat sini, maksud air akan turun. Biasanya macam tu, air akan turun kat bawah. Okey, yang ini tekanan, laju dia kedua laju dan dia menghasilkan tekanan rendah, yang kedua rendah. Jadi dia akan naik sedikit saja. Dia akan naik sedikit saja. Yang ini pula laju dia paling slow, okey, tapi dia menghasilkan tekanan paling tinggi. Maka dia akan tolak dia naik lebih tinggi. So kalau kita perhatikan, ini level untuk A, ini level untuk B, ini level untuk C. Okey tak? Ada soalan? Faham? Sama tak macam you pernah belajar? Okey Okey, bagus. Kemudian kita terus lagi. Ini contoh ni saya tak nak tunjuk dah. Kita dah cakap tadi. Oh, alamak kat sini pun ada lah. Kan? Dia tunjuk kan? Sama lah macam saya tunjuk tadi. Boleh Okey, so saya tak nak ulang lah benda ni. Tube entry ni. Sama saja. Okey, so prinsip Bernoulli, inilah keluarlah dia punya kenyataan rasmi dia. Okey, dia kata prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila laju pengaliran sesuatu benda bertambah, tekanan dalam benda berkurang. Okey, so ini definisi dia. Okey, apa yang dinyatakan oleh prinsip Bernoulli. Boleh jawab macam itulah. Okey Kemudian, apabila ni tengok ni, galeri maklumat ni. Apabila benda mengalir secara berterusan melalui sebatang paip, semakin kecil diameter paip, semakin tinggi laju pengaliran benda. Itu dikatakan sama lah macam saya kata tadi. Kalau kita tekan paip tu, maka laju dia semakin tinggi, kan? Tapi hati-hati, kalau satu paip tu dia cuma sebatang yang tak ada saiz yang berbeza. Yang ini semakin kecil diameter. Nampak Paip tu digambarkan macam ni. Digambarkan semakin lama semakin kecil saiz. Begitu. So air lalu kat sini. Okey, so semakin lama semakin sempit. So dia jadi semakin laju kan. Tapi kalau dia sama saiz, sama saiz macam mana? Siapa tahu? Siapa pernah baca? Kalau sama saiz, macam mana kita nak kata laju dia? Okey, ada tak? Siapa nak cuba? Kalau sama, yang ini dah beritahu galeri maklumat. Kalau dia sama, macam mana? Ada yang cuba jawab? Okey, sebenarnya macam ni dengar baik-baik Okey, kalau dia sama diameter, laju air akan jadi semakin perlahan. Dekat sini sumber, dekat sini kepala paip kan? Dekat sini kepala paip ni, dia sumber kat sini lah, kita kata dia sumber. Okey, so dekat sini paling laju. Kalau ni sumber paip, ini paling laju. So V kat sini laju, V kat sini lebih lama dia akan jadi semakin slow. Sebab apa? Sebab dia ada daya geseran kat sini. Okey, dia ada daya geseran. Sepanjang laluan ni daya geseran. Daya geseran ini bukannya menjadikan paip itu semakin lama semakin sempit, tidak. Okey, daya geseran itu dia sama saja sepanjang laluan dia. Jadi saiz paip tu adalah sama. Jadi sebab dia nak menentang daya geseran tadi, maka laju dia akan jadi semakin kecil. Okey tak? Okey, tu konsep tu Kalau saiz semakin kecil, dia semakin laju. Tetapi kalau diameter dia sama, dia semakin perlahan. Kenapa dia semakin perlahan? Sebab ada daya geseran di antara air dengan dinding paip tu. Okey, itu je lah yang nak tanya. Baik. Ini dia punya aplikasi. Kita masuk dalam aplikasi dia Penghasilan daya angkat. Daya angkat. Kalau dalam air kita tak sebut daya angkat. Dalam air, kalau kita belajar tajuk Archimedes tu, kita tak sebut daya angkat. Kita sebut apa daya? Daya apungan. Jangan bertukar-tukar pula. Daya apungan tu bila tajuk Archimedes tu. Daya angkat ni dia berbeza. Daya angkat ni dia dalam tajuk Bernoulli. Okey, contoh dia sebuah kapal terbang yang begitu besar, memang berat lah. Dia berat Walaupun dia buat dengan material yang paling ringan yang ada atas dunia ni.
Lagi ringan lagi bagus material dia, terutama dinding dia lah. Sebahagian besarnya adalah dinding dia. Dinding dia ni dia buat daripada material alloy. Material alloy, sejenis alloy, campuran aluminium tu. Dia akan hasilkan material yang ringan tetapi kuat. Dia walaupun dia kena kena hentaman angin ataupun hentaman burung ke apa kan, objek-objek yang ringan-ringan di udara sana, dia tak pecah. Kecuali kalau dilanggar benda keras, pecahlah dia sebab dia laju. Okey, kalau you all dapat temui satu material lain untuk buat badan kapal terbang ni, kan? Saya pernah terbaca sekarang ni material dia ni ada yang tertentu dia punya berat dia, jisim dia kan. Kalau you dapat jumpa, katakanlah you sambung belajar jadi bahagian bahagian kejuruteraan bahan katakan kan. You masuk kejuruteraan bahan, you buat material alloy jenis yang berbeza-beza, kemudian you dapat buat cipta satu material yang lebih ringan daripada apa yang digunakan oleh kapal terbang sekarang. Kan? Walaupun sedikit je dia punya ringan itu sikit je berbanding dengan yang guna sekarang you boleh jual you punya patent kan, you jual pada syarikat penerbangan, you akan jadi jutawan. You akan jadi jutawan. Jangan jual kat Malaysia lah. Malaysia tak buat kapal terbang. You jual kat negara yang yang buat kapal terbang lah. You jual dekat negara yang buat kapal terbang. Indonesia buat kapal terbang Indonesia ada kapal terbang dia sendiri. Malaysia tak ada lagi. Okay, so negara-negara yang buat kapal terbang, you jual material you tu, you kata ini material dia, ketahanan dia menandingi ketahanan yang sedia ada, tapi dia lebih ringan. Wah, memang you boleh jadi jutawan. Percayalah cakap saya. Sampai sekarang saya pun tak jumpa lah bahan tu. Saintis seluruh dunia pun mencari bahan tu tapi tak jumpa. Manalah tahu takut you diberi ilham, dapat buat and then dapat hasilkan. Okay, sekarang ni ini yang digunakan. Kenapa dia nak ringan? Supaya dia mudah diangkat. Okey. Kapal terbang dia tidak ada daya tujah ke bawah. Kan, dia tidak ada enjin yang menyebabkan daya tujah ke bawah ni macam-macam F-16 ke apa jet pejuang tu. Kan? Kalau kapal terbang biasa macam ni, dia ada daya tujah ke belakang je. Macam ni daya tujah dia. Ni seretan ni. Seretan ke belakang, tapi daya tujah ke belakang dia hasilkan oleh enjin kipas tu kan. Dia hasilkan kipas tu. Jadi dia cuma boleh pergi ke depan, tapi dalam masa sama macam mana dia boleh terangkat? Ini yang dikaitkan dengan Bernoulli tadi. Bernoulli menceritakan sebab apa? Sebab bentuk sayap kapal terbang tu. Okey, bentuk sayap kapal terbang tu kita panggil bentuk dia apa? Bentuk dia bentuk aerofoil. Ni dia bentuk dia. Okay, kan? Bentuk dia aerofoil. So bentuk aerofoil ini menyebabkan aliran angin bahagian bawah ni lebih perlahan, lebih slow berbanding dengan bahagian atas. So laju angin bahagian atas ni lebih laju. Kenapa jadi macam tu cikgu? Jangan tanya saya kata bentuk dia jadikan macam tu. Kalau bentuk dia macam ini saja katakan, macam peluru kan. So dia bahagian atas dengan bahagian bawah dia sama laju. Nampak? Dia sama laju. Bentuk dia macam ni. Tapi oleh kerana bentuk aerofoil ni dia memang bentuk khas macam ni, maka dia menghasilkan laju angin yang tak sama. Dia sebenarnya ada jawapan dia. Ada jawapan dia sebenarnya. Kenapa dia lebih laju? Nak saya jelaskan? Saya tak pasti cikgu jelaskan tak? Okeylah saya jelaskan. Baik. Dia sebenarnya angin daripada sini tadi, dia sama laju kan? Apabila dia kena bahagian depan ni, angin ni akan sampai pada masa yang sama. Nampak? Angin tadi akan sampai pada masa yang sama. Bentuk dia tadi. Jadi macam mana dia nak sampai pada masa yang sama, sedangkan bahagian ini dia lebih jauh. Nampak? Dia lebih jauh. Yang ini dia dekat je. Bahagian bawah dekat. Bahagian atas tu dia terpaksa lalu lebih jauh. Jadi bagaimana dia nak sampai pada masa yang sama? Dia kena laju. Dia kena bergerak laju. Nampak? Angin kat sini lebih laju. Barulah dia akan sampai pada masa yang sama. Dia bertemu balik kat situ. Itulah dia punya prinsip dia. Konsep dia tu. Faham? Okey Jadi bila mana berlakunya perbezaan laju tadi, maka berlakulah tekanan. Bahagian tekanan atas ni lebih rendah dan bahagian tekanan di bahagian bawah adalah lebih tinggi. Jadi berlakulah perbezaan dari segi tekanan. Maka akan terbitlah ataupun terhasillah daya angkat ke atas.
Okey tak? Boleh kan? Begitu. Okey, yang ini merujuk pada sudut pula ni. Dapat sudut Pengaliran udara dengan laju yang rendah menghasilkan tekanan tinggi. Garisan rujukan tertentu pada aerofoil. Ini pun sama jugalah. Okey. So dia akan, kalau dia buat macam ni, kalau you tengok dia menghasilkan daya angkat kat sini. Bandingkan, you rasa gambar mana yang lebih kuat daya angkat dia? Satu ke dua? Ini gambar satu, ini gambar dua. Yang mana yang menghasilkan daya angkat yang lebih besar? Nampak tak? Nampak tak perbezaan dia? Kan saya selalu sebut kan, fizik kan dia selalu tunjuk benda yang real kan, benda yang sebenar. Ini pun sama. Yang ini dia punya panjang dia gini je. Yang ini panjang dia panjang kan. Jadi semakin panjang anak panah ni membawa masuk, dia mempunyai daya yang lebih besar. So kalau dia duduk dalam keadaan macam ni, dia lagi besar, dia punya daya yang terhasil. Boleh. Jadi keadaan tu dia akan terangkat lah. Dia akan pergi naik lebih tinggi. Kapal terbang itu akan terangkat lebih tinggi ke udara. Boleh Okey. Kemudian saya terlepas tadi tak? Yang ini. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat. Ni. Saya cuba buat itu tapi tak berkesempatan. Okay, kita ada satu blower. Ini blower. Okay, kita hembuskan blower ni bentuk aerofoil. Nampak ni bentuk aerofoil ni? Ini sayap kapal terbang. Ini body kapal terbang. Ini body dia. Ini sayap dia. Boleh dia kapal terbang ni dia boleh naik turun lah. Dia free Dia free, boleh turun naik. Jadi bila blower ni ditiupkan, bila angin ditiupkan kat sini dalam laluan ni, ini laluan dalam laluan ni, maka dia akan hembuskan kapal terbang tu, maka kapal terbang tu akan naik dengan sendiri. Dan ia membuktikan bahawa prinsip Bernoulli ni memang berfungsi lah. Boleh Okey, so kalau sekolah you ada, baguslah. Saya pun nak buat benda ni. Saya tak belilah. Nak beli mahal Radas kit yang dah siap ni mahal. Jadi kalau kita boleh buat. Yang ini pun sama. Ini boleh buat kat sekolah. Bola pingpong ni kan. Bola pingpong ni kita tiup. Tiup penat lah. Tiup penat, tak payah tiup. Kita lalukan dengan air saja. Kita lalukan dengan air. Macam yang bawah. Tiup penat, nak tiup. Ataupun kalau kita ada blower, bolehlah kita sambung dekat blower tu. Okey. So contoh yang ini macam ni. Okey, bila ada air yang lalu dekat ni, kita sambung dekat pipe ni. Dia guna udara kan, tapi saya guna air. Okey, so bila air lalu, dia akan pergi macam ni tau. Dia akan pergi macam ni. Dia akan pergi macam ni, air tu. Jadi bila dia pergi, dia akan menghasilkan laju kawasan sini. Kawasan sini jadi laju. Kawasan sini jadi laju. Air tadi. Bila laju, jadi tekanan kat sini rendah. VI tu tinggi kawasan atas. Berbanding dengan kawasan bawah. Jadi kawasan bawah ni laju dia rendah. Jadi bila laju rendah, tekanan dia akan jadi tinggi. Sebab tu wujudnya daya angkat yang menyebabkan bola pingpong ni akan bergerak ke atas dan dia melekat dekat corong turas tu. Ada buat tak benda ni kat sekolah? Ke you belajar PDPR je benda ni? Ada kot kita lama dah belajar kat sekolah. Saya harap you all boleh dapat lah tu Okey. Ada soalan setakat ni? Boleh Okey. Lagi contoh lain. Ini dia. Dalam kehidupan kita. Ada ni. Penundu Bunsen. Okay, penundu Bunsen ni nampak. Dia ada lubang je kan. Lubang ni boleh masuk. Mula-mula biasa kita nak hidupkan penundu Bunsen, kita kena buka lubang dia. Okay, kita kena buka lubang dia. Sebab apa? Sebab kita nak suruh udara masuk. Udara masuk melalui lubang tu. Oksigen lah. Kita nak oksigen tu sebenarnya. Okey, jom bila kita hidupkan, kita buka pipe gas ni, kita buka dia. So ada aliran gas. Ada aliran gas ke atas. Okey, bila ada aliran gas ke atas, maka ada V lah kat situ. V dia lebih tinggi. Maka tekanan rendah kat dalam tu. Kat dalam tu yang ada laluan gas tadi tu, tekanan dia rendah. Berbanding dengan tekanan atmosfera di luar. Jadi bila tekanan atmosfera lebih tinggi daripada tekanan kat dalam tu, maka udara daripada luar akan masuk dalam tu. Dia akan masuk dan bercampur dengan gas. Dengan gas ni. Jadi bila dia bercampur dengan gas tu, maka kita mudah untuk nyalakan penundu Bunsen tu. Itu pun prinsip Bernoulli dia guna dekat sini. Boleh? Okay, so bila dia menyala gas, gas yang dikekalkan, gas apa biasa? Gas butane butana
okey, gas butana kat situ, dia bercampur dengan oksigen, maka dia akan menghasilkan nyalaan kuning. Nyalaan kuning ni banyak jelaga. Kita tak nak nyalaan ni. Tetapi kita peringkat awal saja untuk mula-mula dia menyala, kita guna nyalaan ni. Bila dia dah menyala, kita pun tutup lubang ni. Boleh bayang tak? Bila dia dah menyala, kita pun pusing lubang ni, kita pusing benda ni, and then dia akan bertutup. So kita tak nampak lah ada. Udara pun dah tak boleh masuk, maka nyalaan itu bertukar menjadi nyalaan biru. Nyalaan oleh gas butana ataupun etana. Okay? Faham tak? So gas ni akan terbakar. So nyalaan dia bukan lagi warna merah dan berjelaga, bukan lagi. Dia akan menghasilkan nyalaan biru yang bersih. Barulah kita boleh bakar, kita boleh panaskan kita punya bikar. Nak panaskan air katakan, ataupun kita buat satu eksperimen kimia katakan kan, pemanasan. Jadi kita punya bikar kita tu tak kotor lah. Kalau kita guna api merah ni, akan jadi kotor kita punya kelalang tu sebab dia berjelaga, ada asap hitam. Okey jadi bila kita guna api yang biru ni, dia jernih, dia bersih. So dia tidak mengotorkan kita punya ni. Dan dia lebih cekap lah sebab dia lebih panas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, penghasilan daya ke bawah bagi kereta lumba F1. Okey, ni formula 1 punya kereta lumba kan. Dekat sini dia ada splitter dipanggil. Splitter ni dia adalah songsangan kepada aerofoil. Dia songsang kepada aerofoil. Faham tak? Tadi aerofoil sama jugalah spoiler Splitter duduk di depan, spoiler duduk di belakang. Ini pun sama juga. Ini pun sama, songsang kepada aerofoil. Ini pun songsang kepada aerofoil. Kenapa dia wujudkan songsang? Sebab dia nak dapatkan, dia panggil daya ke bawah, daya tolak ke bawah. Dia nak menghasilkan daya tolak ke bawah. Daya F. Tadi kita kapal terbang, kita nak hasilkan daya angkat kan, tapi yang ini daya tolak. Dia panggil down force dalam bahasa Inggeris. Down force, daya bawah, daya tolakan ke bawah, down force. Sebab apa dia nak hasilkan daya down force ni? Sebab dia laju bila dia laju, dia nak pastikan kereta ni sentiasa berada di atas landasan dan jalan dia, di atas track tu. Kalau dia melayang-layang, dia terangkat, dia tak efisien. Sebab dia bergerak berdasarkan kepada putaran roda. Kalau dia terangkat, jadi putaran roda tu dia tak grip lah. Tak grip pada jalan. Sebab tu dia kena ada downforce tadi, dia kena tekan ke bawah. Tapi dia tak adalah tekan begitu banyak. Dia ada kadar dia. Kadar dia supaya dia tidak tekan terlalu banyak dan dia tidak terapung. Kalau dia terlalu laju, takut dia melayang takut dia terapung. Ada kes kalau dia lumba laju sangat kan, lepas tu dia punya spoiler ni tercabut, patah ke apa kan, dia boleh terbang kan. Yang bahagian depan lah paling bahaya sekali. Bahagian belakang menekan, tiba-tiba bahagian bawah ni tercabut, dia akan jadi melayang lah, terbang itu. Memang ada, kalau you tengok dalam filem, kalau you tengok filem, cari filem dah lama je ni cerita ni, Red Line. Saya tengok dulu cerita ni, Red Line. Okay, dia tunjuk satu perlumbaan dia memang kereta mewah-mewah berlumba. Bukan F1 dia lumba kereta macam sport lah, macam BMW sport lawan Ferrari, Lamborghini lawan. Sekali menang 1 juta, sekali menang 10 juta dapat hadiah kan. Satu kali tu Abang Hero lumba dengan pesaing dia kan. Dia naik, saya tak ingat nama dia, kata Mercedes kot. Dia Mercedes Sport Mercedes Sport. Mercedes ke BMW, sama dua lah. Okey, Mercedes, katakan Mercedes kan. Laju lah ni, dia dah menang dah, depan dah. Abang dia tu dah menang dah. Red line lah, sampai red line dia punya meter kan. Laju. Lepas tu tiba-tiba spoiler dia belakang tercabut. Kereta dia tu ada spoiler kat belakang, tertanggal. Pium, tertanggal. Spoiler tu tertanggal je, terus kereta dia jadi macam kapal terbang. Pium, melayang. Terbang di udara. Lepas tu jatuh. Abang dia meninggal. Abang dia mati di depan dia lah. Tapi dia macam dia membawa balik nama abang dia tu lah. Abang dia memang terkenal sebagai pelumba. Pelumba golongan-golongan mewah ni. Okey, itu nak cerita. Jadi Formula 1 memang ada lah design dia tu. Kalau tengok design dia memang macam-macam Dia sebelum dia lumba tu dia ada buat test lah. Dia ada buat test dalam kebuk angin tau. Dia panggil wind tunnel
Wind tunnel tu dia diguna macam enjin kapal terbang punya, bagi angin. Kapal terbang tu duduk. Dan dia ada komputer, dia detect, dia kaji semua aliran angin. Berapa banyak semua analisis yang menggunakan komputer semua. Barulah dia berjaya keluarkan. Okey, yang kedua ni, ini yang paling hebat kan. Siapa dulu yang dapat anugerah tu? Tendangan dia tu kan. Masuk dalam buku tendangan dia. Tapi tak ada nama, kesian dia. Patut letak nama dia kan. Bagi kredit sikit kan. Siapa? Pemain Malaysia tu yang dapat anugerah tu. Bukan Roberto Carlos. Malaysia kot. Roberto Carlos bukan Malaysia. Yang Malaysia tu, siapa? Faiz Faiz Subri. Kan dia dapat anugerah peringkat dunia tu. Tendangan dia tu dahsyat. Bukan setakat melencong tau. Dia katakan dia punya tendangan bola itu pergi bentuk S tau. Bentuk S tu yang payah nak pergi tu. Kalau setakat melencong saja tu biasa. Kan David Beckham selalu buat yang melencong tu. Tapi ini dia pergi macam ni. Itu dahsyat. Macam mana dia berlaku putaran tu. Kan? Itu pun ada kaitan dengan Bernoulli juga. Bila bola tu berpusing Bila bola tu berpusing dia akan mewujudkan tekanan yang berbeza. Maka dia akan pergi melengkung. Dia tak pergi terus. Kan? Dia tak pergi terus. Boleh bayangkan kan? Okey, so yang ini dah cerita dah. Okey, sayap kapal terbang tadi dia bentuk aerofoil and then dia menghasilkan daya angkat. Okey, yang ini kena ingat juga daya angkat ke atas, berat sentiasa ke bawah, tujahan ke depan dan seretan ke belakang. Ini rintangan Okey, ini rintangan, ini daya angkat, ini tujahan daya ke depan, force. Ini berat weight dia. Okey setakat dia. Okey, so kita dah masuk semua tu. Dah habis.